Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalalin haram min sawab bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhim ala dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyyil dayyan. Subhanallah syadidil arkan. Subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Subhana man la yushghilu sya'nu an sya'an. Subhanallah hannani mannan. Subhanallah musabbahi fi kulli makan. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian subuh pagi ini, sambungan My Quran Time, nota My Quran Time. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Iya kan. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah kita share dulu link untuk kuliah on time insyaAllah. Mohon share sama-sama. Semua surau masjid kalau ada peluang kita share sama-sama insyaAllah. Sebelum kita mulakan kuliah, kita share dulu daripada Sungai Tangkas insyaAllah. Saya ni kita mulakan surah Al-Fatihah. Kita share dulu insyaAllah, mohon share. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat
165 insya-Allah. 165 Al-Baqarah yang bertajuk, yang diringkaskan, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja berhak disembah dan dicintai, bukan sekutunya. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak disembah dan dicintai, bukan sekutunya. Kita tengok sama-sama, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al-azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Sadaqallahul azim. Walaupun demikian, ya, ada juga di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah, yakni menjadi sekutu-sekutu, yakni Allah. Mereka menyintai, yakni memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka menyintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta, taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman, yakni syirik, itu mengetahui ketika melihat azab pada hari akhir kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Al-Baqarah ayat 165. Ya, maksudnya diceritakan di sini, Allah Ta'ala beritahu hebatnya azab Allah Ta'ala, ya. Kemudian yang patut kita kasihi, yang kita sayangi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan sekutunya, bukan yang lainnya. Itu yang sepatutnya kita menyintai. Kupasan ayat ini, ayat sebelum ini telah disebutkan tanda-tanda kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat banyak, bahkan jelas terlihat dan juga dapat dirasakan oleh setiap manusia. Ceritakan dalam ayat sebelum ini, Allah telah menunjukkan, ya, tanda-tanda dibesarkan Allah Ta'ala. Allah SWT ni ada tanda-tanda kebesaran, ya, buktinya kekuasaan Allah SWT terlalu banyak, bahkan jelas terlihat dan juga dapat dirasakan oleh setiap manusia. Ini kena ketahui, kita kena rasa hebatnya kekuasaan Allah Ta'ala yang ada sekarang, ya, maknanya hebatnya dari dulu sampai seharusnya apabila mereka dapat menyaksikan dan mengetahui tanda-tanda kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermakna hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang Tuhan yang berhak disembah. Kaitan dengan ayat sebelum ini menunjukkan hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, hebatnya kekuasaannya. Tak ada lain yang sepatutnya kita sembah, ya, dialah yang kita berhak sembah. Dia berhak menerima sembahan. Tak ada yang sepatutnya kita sembah. Ini kena renung kita, ya. Kadang-kadang kita, Allah tunjukkan kuasa ni, Allah tunjukkan COVID-19, hebatnya kuasa Allah Ta'ala, sampai kita haru biru ataupun huru hara dalam dunia sekarang. Ini kena renung, apa yang Allah buat memang hebat. Janganlah kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Pasal apa? Hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia saja yang berhak kita sembah. Namun sebaliknya ada sebahagian daripada mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjadikannya seperti mereka menyintai Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andada. Ya. Walau demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sekutu-sekutu, ya, untuk menjadi yakni sekutu-sekutu dengan Allah Taala. Allah. Perkataan andada, ya, yakni sekutu, bermaksud benda yang mereka sayang itu disamakan seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka cintakan kepada suatu perkara itu sama dengan sayang mereka kepada Allah. Sebagaimana contoh mereka bertungkus lumus bekerja siang dan malam sehingga sanggup melewat-lewatkan solat. Mereka ini telah meletakkan kerja mereka itu sama tahap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu contohnya, ya, bila mencari duit, bila mencari harta, sanggup lewatkan. Dah bunyi azan dah, sampai habis azan, sampai habis waktu kadang-kadang bekerja, mencari harta, meeting yang hebat, lupa, bimbang nak keluar meeting. Pasal apa? Bos besar di depan. Dia terlupa big boss yang besar lagi, ya. Dia terlupa Tuhan yang maha besar. Dia cuma takut dengan big boss besar dia, office, ya. Kononnya big boss tu yang bagi rezeki. Dia terlupa ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq. Meeting pun kadang-kadang asyad. Mula meeting sampai daripada pukul 4 sampai asar, sampai maghrib. Habis maghrib sambung terus isyak. Terang benderang kawasan office, ya, macam tak ada maghrib, macam tak ada isyak. Allah, ni berlaku kadang-kadang orang bukan tak perasan bunyi azan, tapi kerana takutkan tak siap kerja, takutkan bos, takutkan hilang agenda, takut termiss agenda, akhirnya terbawa-bawa hingga habis waktu, hingga tergadai waktu solat. Ni pasal apa? Dia lupa, ya, pasal dia terlampau sayangkan kerjaya yang hebat. Dia terlupa yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kena renung kita, mudah-mudahan kita dapat iman. So, peringatan Allah macam-macam. Ni yang yang dilanda kita ni pun peringatan Allah Taala. Itu pun manusia masih lagi seronok lagi dengan bab kerja, bab mencari harta. Janganlah, ya, pujuklah hati kita, kasihkan Allah Taala. Bila kita kasihkan Allah Taala, Allah kasihkan kita. Maka sebegini, ya, maka orang-orang begini dianggap tidak menggunakan akal dan bersikap zalim. Orang zalim bukan hanya memudaratkan diri sendiri, malah turut memudaratkan orang lain. Ya, jangan kita bertindak zalim. Zalim ni bukan dengan orang lain, zalim kepada diri sendiri. Itu kena renung kita, ya. Pasal apa? Dia panjang sangat angan-angan. Contohnya tadi kerja, ya, bekerja panjang sangat angan-angan. Sebab tu kita ni dipesan dalam kitab lama, ya, siapa yang mengurangi angan-angannya, maka Allah akan memuliakannya dengan 4 kemuliaan. Siapa yang mengurangi angan-angan, Allah akan memuliakannya dengan 4 kemuliaan. Pertama, dikuatkan untuk taat. Sebab seorang yang berasa akan mati tidak memikirkan apa yang dihadapinya dari kesukaran. Rajin melakukan taat dan maka bertambah banyak amalnya.
Orang yang kurangkan angan-angannya, Allah akan muliakan dengan 4 kemuliaan. Yang pertama, dikuatkan untuk taat. Sebab seorang yang berasa akan mati tidak memikirkan apa yang dihadapi jadi kesukaran. Rajin melakukan taat, maka bertambah banyak amal. Bimbang dia. Sebab tu dia dikuatkan untuk taat. Allah muliakan dia. Taat apa? Dengan solat dia, ibadah dia, puasa dia, zikir dia, Quran dia, tak pernah tinggal. Pasal apa? Bimbang dia akan hadapi kesukaran. Dia akan bimbang. Tapi di dunia dia tidak memikirkan bab kesukaran. Dia rajin melakukan taat, dia menambahkan amal, ditambahkan amalnya. Itu yang pertama. Kedua, Allah muliakan dia dengan berkurang kerisauannya, sebab jika ia berasa tidak lama akan mati, maka tidak memikirkan apa yang dihadapi dari kesukaran. Tak risau dia dengan bab dunia. Tak risau dia, tak bimbang dia dengan bab dunia. Pasal apa? Dia fikir dia akan mati. Tak lama lagi aku akan mati. Dia tak bimbang bab dunia. Dunia sementara, kata orang Jawa, mampir saja. Dia tahu dunia sekejap je. Singgah saja. Cukup masa Allah panggil. Sebab tu dia tak bimbang dengan bab dunia. Tak terkejar-kejar. Tak terhirau dia dengan bab dunia. Tu yang kedua, Allah muliakan dia. Yang ketiga, redha dengan kehidupan yang sederhana. Sebab bila ia berasa tidak lama akan mati, maka tidak perlu cari banyak. Semangatnya ditujukan ke akhirat. Allah muliakan dia dengan redha dengan bab dunia. Apa yang ada, cukup kehidupan yang sederhana dia cari. Banyak, tidak perlu mencari yang banyak. Semangatnya ditujukan kepada akhirat. Itu tumpuan utama dia. Allah muliakan dia, tumpuan utama dia dengan akhirat, bukan dunia. Yang keempat, Allah muliakannya dengan Allah menerangkan hatinya. Terang hati, senang nak berjemaah, senang nak berzikir, senang dia nak baca Quran, senang dia seronok dengan My Quran Time contohnya. Diulang lagi 4 kali satu hari di TV. Dia tahu itu hadiah yang paling hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena-kena kita. Bab tu Allah terangkan hati dia. Dan menerangkan hatinya dan terangnya hati itu ada 4 macam. Ini kita lama saya ambil. Bila terang hatinya dan terangnya hati itu dari 4 macam. Kerana apa? Terang hati itu. Pertama, perut yang lapar. Perut lapar ni bukan saja lapar, dia berpuasa contohnya. Dia selalu berpuasa. Seronok dia puasa pasal apa? Bila perut lapar ni, hati dia tak tertutup, terang hatinya, terbuka. Bila perut berlapar, tujuan dia berlapar ialah dia mengingati balik Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Lemahnya kita ni bila berpuasa. Bila berpuasa je perut tu lapar, lemah. Bila lemah, dia balik pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Yang membuatkan makanan tu adalah Allah Ta'ala. Bukan ingat makanan tu. Dia ingat yang cipta makanan, yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, sahabat yang soleh. Bila ada bab terangnya hati ni, dia cari bukan sahabat yang perangai pelik-pelik. Dia cari sahabat yang soleh. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pesan, carilah orang soleh ni. Jangan kita lekang daripada orang yang soleh ataupun alim ulama. Jangan lekang daripada 7 hari, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Maksudnya kita jangan lekang diri kita dengan orang soleh selama 7 hari. Cari. Tak dapat, Tuan Guru Tok Imam. Tak dapat Tok Imam, Tok Bilal. Tak dapat Tok Bilal, Tok Siap. Tak ada juga tiga-tiga, semua MC. Kita cari orang yang tergantung-gantung hati dengan
masjid, surau ataupun musalla. Terang hati yang ketiga, ya. Bila diterangkan hati yang ketiga, apa dia? Mengingati dosa-dosa yang lalu. Ya, kita kena ingat. Banyak tak dosa? Semua orang buat dosa. Bila mengingati dosa-dosa dulu, kita bimbang, kita akan buat dosa lagi. Kena pula umur dah 60, 50, 70, 80. Takkan kita nak ulang balik dosa-dosa yang lepas. Takkan kita nak sekongkong dengan pembuat dosa ataupun pendosa-pendosa. Kita nak bersekongkol juga sekarang. Dah berumur kita, tuan-tuan. Dah berumur kita, panjang lagi umur kita. Kenapa kita nak mencari dosa? Dan yang keempat, terangnya hati ialah tidak panjang angan-angan. Sebab siapa yang panjang angan-angan akan diseksa 4 macam. Dia masih lagi bila terangnya hati, angan-angannya tidak panjang. Orang yang berangan ni tak berhenti sebenarnya. Itulah kata zaman dulu. Kata Nabi, silap saya, bagi bukit emas tu pun tak cukup, lembah emas pun tak cukup, walaupun tinggi satu bukit, dia akan minta lagi, dia akan teruskan lagi. Itu kita bimbang keadaan kita. Pasal apa? Panjang angan-angan ini diseksa dengan 4 macam. Siapa yang panjang angan-angan akan diseksa 4 macam. Bila panjang sangat angan-angan ini, berangan yang amat sangat dengan bab dunia. Pertama, malas berbuat taat. Malas yang amat sangat. Sembahyang ke, sembahyang tahajud ke, sembahyang sunat ke, sembahyang duha ke, memang payah. Sembahyang fardu pun perit, azab. Nak sembahyang berjemaah lagi azab. Memang dia akan malas. Pasal apa? Angan tu terlampau panjang, penat fikiran. Pasal berangan yang terlampau hebat. Kedua, bila terlampau panjang angan-angan ni, diseksa dengan pertama, malas berbuat taat. Diseksa yang kedua, banyak kerisauan dunianya. Dunia tu terlampau hebat dirisaukannya. Pasal apa? Diseksa pasal panjang angan-angan. Yang ketiga, diseksa dengan rakus dalam mengumpulkan harta. Bila panjang angan-angan, dia akan seksa. Tak cukup-cukup mengumpulkan harta. Kita rasa RM1,000 dah cukup. Tak, RM10,000. RM10,000 cukup? Tak cukup. RM10,000. RM100,000. Macam itulah seterusnya. Dan yang keempat, diseksa dengan hati yang keras. Bila panjang sangat angan-angan, akan diseksa dengan hati yang keras. Sebab kerasnya hati kerana 4 pula. Ini berkait-kait. Sebab keras hatinya, kerasnya hati kerana 4. Pasal apa? Yang pertama, perut yang kenyang. Bila makan terlampau banyak, hati jadi keras. Tak boleh accept apa benda pun yang nak melembutkan hati dia. Pasal makan yang banyak. Yang kedua, keras hati sebab berkawan dengan yang perangai yang busuk. Bukan busuk bau dia. Perangai itu pelik-pelik. Perangai yang maksiat dengan Allah Ta'ala. Perangai yang lawan Allah Ta'ala. Perangai yang tidak takut betul-betul dengan Allah Ta'ala. Tidak bimbang ancaman neraka Allah Ta'ala. Itu kawan yang busuk. Yang ketiga, lupa terhadap dosa-dosa yang lalu. Orang yang keras hati ni, dia lupa dosa dulu. Rasa tak ada dosa. Yang keempat, kerasnya hati ialah disebabkan panjangnya angan-angan. Sedang seorang Muslim, seharusnya seorang Muslim pendek angan-angan sebab ia tidak mengetahui dalam nafas yang mana akan mati dan langkah yang mana ia akan mati. Firman Allah, "Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Yakni maksudnya, jika tiba ajal mereka,
tidak dapat ditunda walau sesaat, yakni sejenak, dan tidak dapat dimajukan pula. Ni. Ya. Pasal seharusnya orang Muslim pendek angan-angan, bukan panjang angan-angan. Sebab tidak mengetahui, kita tak mengetahui nafas yang mana akan kita mati. Kena renung kita ni bakal jenazah. Kita ni calon jenazah, kata Datuk Ismail Gamus. Bila calon jenazah, kita tak tahu nafas yang mana akan mati dan langkah yang mana kita akan mati. Umur tak tahu. Umur mana pun kita tahu. Ya, ada orang mati umur 60, 70. Ada orang mati yang umur muda, 26 tahun. Mati juga. Kena renung kita. Ya, maksudnya mati itu dalam kelipan mata. Ya, tengah-tengah tidur boleh mati. Tengah lelap boleh mati. Tu yang tak celik-celik. Sebab tu tuan-tuan dipesan oleh tuan guru, nak tidur tu amalkanlah sebelum tidur, berwuduk kita. Sebelum tidur kita solat sunat taubat, solat sunat wuduk sebelum kita tidur. Maksudnya kita tidur dah ada bab taubat, dah ada solat sunat. Kalau mati tengah lelap, kita sedang berwuduk. Allahu Akbar. Renungkan kalau mati dengan wuduk kita. Cuba renung, janganlah buang masa dengan handphone, dengan WhatsApp, dengan cukuplah. Sebab tu nak tidur pun kita dengan Al-Quran. Al-Muq paling hebat, Al-Muq, Al-Kahfi 10 awal 10 akhir. Paling minimum 3 kul. Ya, Qul huwallah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, surah Ikhlas, surah An-Nas, 3 kul. Payah juga, panjang juga. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim. Paling kecil, paling pendek, tapi melampaulah. Ya, kita makan banyak, kita baca Quran 1 huruf. Itu pun dapat pahala juga yang Allah beri. Itu antaranya. Nak tidur dengan wuduk, dengan solat sunat, dengan bismillah, kata orang tua pesan. Orang ulama pesan baca bismillah 21 kali. Betul lah. Kita baca dengan tidur dengan nama Allah Ta'ala. Bukan doanya, dengan zikir nak tidur. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Di samping kita baca Al-Muq, nak tidur tu pun zikir. Bukan solat saja, tidur tu dengan zikir. Pasal apa? Biar sebutan mulut kita, lisan kita, lidah kita, hati kita terus berzikir, sebut nama Allah Ta'ala. Bila tercabut saja nyawa kita, kita masih terus menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Hanya mati itu tak boleh ditunda, tak boleh dimajukan sesaat ataupun ditangguhkan sesaat. Maka seharusnya seorang muslim mukmin, ya, selalu ingatkan akan mati. Sebab ia akan membaikkan 6 macam. Sebab tu orang mukmin, orang Islam yang hebat, mesti ingat 6 perkara, ya, untuk membaikkan 6 macam. Pertama dia akan ilmu yang membawa ke akhirat. Bila ingat mati, dia akan membaikkan pada pertama, ilmu yang membawa ke akhirat. Ilmu akademik, ya, teruskan. Ilmu akhirat tu jangan dilupa. Diselaraskan sekali. Kalau akademik saja, yang itu susah. Nak terima hadis, nak terima zikir, nak terima Quran, nak terima hukum-hukum Allah, dia akan jauh pergi. Yang kedua, kawan yang membantu melakukan taat kepada Allah dan mencegah dari maksiat. Bila orang yang ingat mati, dia akan dapat kawan yang membantu melakukan taat kepada Allah dan mencegah dari maksiat. Berhenti. Kadang-kadang dah berumur, masih lagi dengan bab maksiat. Dengan video, dengan YouTube dia, dengan WhatsApp dia, gambar-gambar yang tak senonoh.
masih berlaku. Ya, share gambar-gambar itu yang muflis besok di akhirat. Ingatkan sembahyang di surau masjid, ya, sembahyang berjemaah hebat, tapi bila main-main dengan dalam WhatsApp, dalam Facebook, seronok share gambar-gambar yang tak sepatutnya ditengok, akhirnya dia muflis besok, berhutang, negatif, pahala hilang macam tu saja. Akhirnya dia terpaksa tanggung gambar-gambar orang yang mengaibkan, yang diaibkan dalam grup dia, grup WhatsApp, grup Telegram. Sepatutnya digunakan untuk menyebarkan syiar Islam, menyebarkan dakwah sepatutnya. Yang ketiga, mengenal musuhnya dan berhati-hati daripadanya. Bila orang yang selalu ingat mati, Allah muliakan dia dengan mengenal musuhnya dan berhati-hati daripadanya. Dia kenal manusia yang akan menjadi musuhnya bila jaga bab mati. Yang keempat, memperhatikan ayat Allah dan perubahan siang dan malam. Nampak? Bila orang yang ingat mati, dia akan perhatikan ayat apa? Ayat Allah. Apa dia ayat Allah? Al-Quran. Bila tengok Al-Quran, bukan ditengoknya, ditadabburkan dia. Ditengok terjemahannya. Ditengok terjemahannya, difahamkan mesej Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Bila ada mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa jadi? Tu ada penjelasan kepada diri dia. Bila tengok ayat Quran, ayat Allah, dia tengok pula perubahan dunia. Siang kepada malam, malam kepada siang balik. Dan kejadian-kejadian yang hebat. Sebab tu satu hari kita kena renungkan 4. Kata Tuan Guru, 4 renungan kalau boleh. Pertama, renungkan kejadian alam untuk tambah keimanan kita. Renung kejadian alam, macam-macam kejadian sekarang. Untuk apa? Untuk iman kita tambah. Dan renungkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak nikmat? Hebatnya nikmat Allah Taala. Kita di Semenanjung Malaysia, hebatnya nikmat kita dapat. Sebab tu jangan kufur nikmat. Dan renungkan kecuaian kita. Cuai tak kita? Cuai. Kadang-kadang kita cuai, solat pun cuai. Lama dah solat, kita tak pernah cek kiblat, kita tak pernah cek kesempurnaan solat kita. Tu kecuaian kita. Dan renungkan neraka Allah Ta'ala. Ada tak cerita neraka? Memang ada. Kita dah tengok dalam Quran, dah ada dalilnya. Neraka, hebatnya seksa, azab pedihnya neraka. Bila kita renungkan neraka, bimbang kita dengan neraka. Apa yang kita buat? Cari jalan untuk mengelak diri pada jadi resistor. Jangan kita jadi calon-calon ke neraka. Kita minta renungkan yang keempat, renungkan syurga. Ada tak ada syurga? Ada. Kita renungkan syurga, apa yang kita patut buat, tindakan kita terus pada cari jalan kepada syurga. Itu antara. Kemudian seterusnya, baik kepada semua orang supaya tidak ada musuhnya pada hari kiamat. Kita janganlah buat perangai lagi dah. Macam-macam peringatan Allah Ta'ala ni. Cari jalan untuk berbaik kepada semua orang supaya tidak ada musuhnya pada hari kiamat. Jangan kita mati tinggalkan musuh kita. Bukan sekarang musuh kita, besok di hari kiamat. Janganlah cari pasal dengan orang. Cari jalan tu. Yang keenam, siap menghadapi mati sebelum tibanya supaya tidak kecewa pada hari kiamat. Maksudnya preparation kita, persiapan kita pada hari kematian besok. Kita sudah ada, maksudnya kita tak bimbang bila nak menghadap satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Habis poin kitab lama ni, kita sambung balik dalam kitab Quran Time, nota tadi. Dan ingat kita jangan menyungutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka begini, orang yang begini dianggap tidak menggunakan akal dan bersikap zalim.
Orang zalim bukan hanya memudaratkan diri sendiri, malah turut memudaratkan orang lain juga. Zalim bukan diri sendiri. Zalim dengan diri sendiri, confirm lah. Sebab dia tahu ada majlis ilmu, dia tahu dia jahil, dia tak nak ikuti majlis ilmu. Dia zalim. Dia tahu dia boleh baca Quran, dia tak nak baca Quran walaupun 100 ayat. Itu dikategorikan dengan zalim. Itu antaranya. Antara kezaliman bukan dengan orang lain, dengan diri dia sendiri. Dia tahu solat sunat, bila dia mati baru dia terasa zalimnya diri dia sendiri. Contohnya seorang ayah yang selalu melewatkan solatnya dan meletakkan kerja yang lebih penting. Orang zalim ya. Seorang ayah yang selalu melewatkan solatnya dan meletakkan kerja lebih penting daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya nanti dia mungkin akan menzalimi anak dan isterinya. Mudah marah-marah. Bahkan mungkin akan mengabaikan nafkah kepada keluarganya. Semuanya disebabkan mereka ini tidak takut dan tidak mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Sesungguhnya mereka yang bersikap seperti ini akan menerima azab yang berat kerana kezaliman yang mereka lakukan. Sibuk dengan kerja, sebenarnya dia membuat zalim pada diri dia sendiri dengan keluarga dia. Kesan dia tu pada keluarga dia sendiri. Pasal apa? Dia melampaui batas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu antaranya dia zalim pada diri sendiri, akhirnya memberi impak kepada keluarga dia sendiri. Sebab tu kita utamakan Allah Ta'ala dalam kehidupan, takut dan utamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tunggu azab yang berat. Yang perit tu, dunia pun dapat azab, akhirat pun dapat azab. Itu yang rugi serugi-ruginya. Sekarang lihatlah pada diri sendiri dan bermuhasabah. Apakah kita pernah menyamakan kepentingan dan kecintaan kita kepada suatu perkara duniawi, contohnya gadget, handphone, kerja yang banyak lagi, dan kecintaan dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kalau ada, ini adalah salah. Bukannya sifat orang yang beriman. Kepentingan mana yang paling terpenting? Saya ulang balik. Apakah kita pernah menyamakan kepentingan dan kecintaan kita kepada suatu perkara duniawi seperti gadget, kerja dan banyak lagi dengan kecintaan kepada Allah? Kalau ada, yang ini adalah salah. Ini bukan sifat orang yang beriman. Cintakan dengan benda-benda di dunia. Jauh tinggalkan Allah Ta'ala. Kita ni semakin jauh. Jauhnya mana ni? Dah tak boleh ke masjid. Ada negeri yang boleh ke masjid. Kita yang di Selangor masih lagi tak boleh pergi masjid. Surau diminimumkan. Jauh dah kita. Jauh dari rumah Allah Ta'ala. Ni di rumah, macam mana pula kita dengan Allah Ta'ala? Cari jalan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat orang yang beriman, kecintaannya hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Orang yang beriman, cinta dia lain tidak, terus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergantungan dia terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila sampainya seruan solat, dia akan bersegera meninggalkan perkara dunia untuk mendirikan solat. Orang yang hebat iman dia, bila sampai seruan solat, dia akan bersegera meninggalkan perkara dunia untuk mendirikan solat. Bingkas dia, perkataan lama lagi, bingkas dia. Cepat dia bertindak. Bila kadang-kadang tak tunggu azan, dia tahu, dia menunggu waktu solat. Bukan melayan gadget dan telefon sehingga selewat-lewatnya solat, sehingga melewat-lewatkan solat. Bukan juga sibuk menguruskan kerja sehingga selesai. Dan bukan sahaja melewatkan solat kerana memikirkan waktu ibadah yang masih panjang lagi. Itu dipanggil na'udzubillah min zalik, iaitu zalim namanya. Dilewatkan solat tu pasal apa? Dengan gadget dia, dengan handphone dia,
dengan kerja yang tak selesai. Ini kesilapan besar kita. Membawa padah ataupun membawa zalim. Membawa zalim dinamakannya. Kezaliman yang lebih besar ialah apabila berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ini ada yang jelas perbuatannya dan ada yang tidak jelas. Syirik yang jelas seperti pernyataan yang dibuat dengan mengatakan solat itu tidak penting. Dan paling ketara ialah bila dia seorang itu keluar dari agama Islam. Allah. Itu kena renung kita. Bila dia terkeluar daripada agama Islam. Dia pentingkan kerja. Syirik yang jelas. Seperti pernyataan yang dibuat menyatakan solat itu tidak penting. Dan paling ketara ialah bila dia keluar daripada agama Islam. Itu syirik yang jelas. Syirik yang kurang jelas ialah tetapi tetap syirik ialah apabila mengambil Allah Subhanahu Wa Taala sama level, sama tahap ataupun rendah berbanding dengan perkara lain. Tu nampak ya, dia melevelkan Allah Taala rendah lagi pada yang lain. Ada lagi yang besar, ada lagi yang hebat. Oleh itu janganlah melakukan kezaliman. Jika ia berlaku bermakna kita menzalimi diri sendiri dan juga menzalimi orang di sekeliling kita. Ni bab syirik. Sekiranya orang berbuat zalim itu melihat, mengetahui dan merasakan azab pada hari kiamat, sedang mereka serta orang yang mereka cintai selain Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dapat menolong daripada azab api neraka, barulah mereka menyedari bahawa kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah mereka baru menyesali kezaliman yang telah dilakukan kerana mula menyedari bahawa azab Allah sangatlah besar. Allah dah lewat. Waktu tu dah lewat sebenarnya. Pasal apa? Pasal dah mati, dah masuk alam barzah, dah masuk alam akhirat, baru kita sedar. Sebab tu kita kena sedar sekarang. Jangan kita tidur. Kata ulama, ramai umat Islam akhir zaman tidur. Tidur bukan tidur yang lelap mata tu. Dia tidur daripada bab agama. Terkejar-kejar dengan perniagaan, terkejar-kejar dengan bisnes, terkejar-kejar dengan kerja. Akhirnya dia tidur. Dia terlupa dengan agamanya. Tu kita bilang. Sekarang kini cari jalan untuk menyedarkan diri kita supaya kita tidak sedar kemudian hari. Bila sedar kemudian hari, baru kita sesal yang tidak sudah. Macam orang mati lah. Waktu dia hidup, dia tak ingatkan bab mati. Bila mati saja, kata ulama, kata Tok Guru, waktu mati tu, dah mati tu, masuk yang lahat, baru tersedar, mati dah aku. Tu. Allah, tuan-tuan, bila dah mati, waktu sedar bila? Waktu sedar dalam liang lahat. Liang lahat yang gelap ni dah masuk, dah siang dah pun, masih lagi gelap. Pasal apa? Dah ditutup dengan tanah. Terlalu gelap. Tinggal apa? Tinggal kita seorangan dalam liang yang gelap tersebut. Allah, bukan ramai-ramai. Di rumah kita duduk ramai, di masjid kita duduk ramai, di kedai kita duduk ramai dengan handphone. Cukup semua. Masuk liang lahat, seorang kita tinggal. Tu baru kita tersedar yang 100% sedar. Mati dah aku masa. Kata ulama, bila mati, orang yang betul-betul takut dengan Allah Ta'ala, boleh Alhamdulillah. Alhamdulillah, nasib baik aku takut dengan Allah Ta'ala. Aku takwa dengan Allah waktu dia hidup. Bayangkan kalau dalam waktu hidup dia masih lagi tak takut dengan Allah Ta'ala, dengan maksiat, dengan macam-macam lawan Allah Ta'ala, tak bimbangkan balasan Allah Ta'ala waktu dia hidup,
Akhirnya masuk dalam kubur, apa yang kita nak jawab, apa yang kita nak jelaskan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Dah dijelaskan dalam Al-Quran, dah dijelaskan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati itu pasti, kita tak terkecuali. Tapi dalam waktu hidup kita lupa diri, lupa. Itu yang sampai kita baca tadi, yang panjang angan-angan. Kita lupa dengan bab panjang ataupun pendek umur kita. Sebab kita terlupa kita calon-calon jenazah. Itu kena renung, ya. Baru kita terasa hebatnya azab Allah Ta'ala. Azab dunia cukup masa mati, selesai masalah. Hilang bab azab dunia. Pasal apa? Bab kematian kita. Tapi yang azab yang paling hebat di akhirat, tak mati-mati. Ya, kita tak mati-mati, diseksa macam mana pun tetap hidup terus. Itu yang kita bimbang. Bila hidup terus, tak pengsan, tak mati, apa jadi? Pedih, azab seazab-azabnya. Mudah-mudahan pengisian pagi ini kita cari jalan untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala saja yang berhak disembah, nak dikasihi dan dicintai. Tak ada lain, tak ada bab dunia yang hebat. Hebatnya ada Allah Ta'ala. Kita mohon kepada Allah supaya Allah kasihkan kita cari jalan untuk kita dimasukkan terus ke dalam surga. Mudah-mudahan pengisian pagi ini dapat kita bawa ayat 165 Al-Baqarah. Cari jalan untuk kita kasihkan Allah Ta'ala. Jika kita kasihkan Allah Ta'ala, Allah kasihkan kita. Jaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah jaga kita. InsyaAllah. Mana yang terbaik terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana yang lemah daripada saya sendiri, kita jumpa lagi di ayat 166 Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita dapat bawa menghadapnya besok di Yaumul Mahsyar. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iya, surat lazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أمنا واهدنا واهدنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuku hayrallah. Bismillahi masyaallah la yasifu suwayallah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahil aliyyil dayyan. Subhanallahi syadidil arkan. Subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Subhana man la yusghiluhu sya'nun an syan. Subhanallahil hannani mannan. Subhanallahil musabbahi fi kulli makan. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul min. Allahumma ghnini bihalalin haramik wa bifadlika min siwak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya qayyum. Ya fardu ya ahad ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis samai was samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala wa mal. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, la usyriku bi syai'an azajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bi ni'matika alai wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tawasalna bil jabari wa tasamna bil malakut allazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu ila hunib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa kita waktu maghrib nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.